Kita masih lagi berada pada perbahasan sembahyang ataupun solat yang kita bincang pada kuliah yang lalu berkaitan dengan kefarduan solat, melazimkan jemaah, saf paling awal, dan banyak lagi perkara yang kita bincangkan berkaitan dengan solat. Termasuklah pada malam ini yang kita nak bincangkan berkaitan dengan kewajipan ke atas kita untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 dalilnya yang menunjukkan bahawa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila diseru kepada kamu untuk salat, iaitu salat Jumaat pada hari min yaumil Jumu'ah, pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah mengingati Allah Subhanahu wa taala, wa dharul bai', dan segeralah juga meninggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Maka yang demikian itu baik buat kamu sekiranya kamu mengetahui. Baik, kita akan masuk perbahasan ini, dan untuk kita lihat keutamaan Jumaat dan perkara-perkara yang sunat dalam hari Jumaat. Kita akan tengok nanti apa yang patut kita buat pada hari Jumaat. Banyak dah tahunya, cuma saja nak kita kongsikan balik murajaah, kita ulang kaji supaya kita ni boleh buat balik semula apa yang kita punya amalan pada hari Jumaat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi darain, amin ya rabbal alamin. Kalau telah jelas kepada anda dari huraian-huraian sebelumnya tentang berita-berita yang warid daripada Rasulullah mengenai ancaman terhadap sesiapa yang meninggalkan jemaah tanpa suatu uzur yang betul, maka kini ketahuilah dan yakinlah bahawa sesiapa yang meninggalkan Jumaat lebih-lebih lagi yang berhak menerima ancaman tersebut. Manakala solat itu antara yang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sengaja meninggalkan Jumaat ni, lebih-lebih lagi berat ancamannya. Jumaat ni hanya pada hari Jumaat saja. Dia tak boleh buat pada hari lain. Itu dia special. Dan sebab itu Nabi sebutkan juga antara raya yang ada, hari Jumaat juga merupakan hari raya. Sebab hari raya ini menghimpunkan orang-orang Islam di dalam masjid. Jadi hari Jumaat antara hari raya orang-orang Islam pada setiap minggu. Kalau nak tunggu hari raya Aidilfitri, hari raya Ailadha setahun sekali, lambat sikit Tapi kalau setiap minggu ada hari Jumaat, memang kita semua berhimpun dalam masjid. Itu sebenarnya juga hari raya. Maka kalau meninggalkan sembahyang Jumaat ini secara sengaja tanpa uzur yang sepatutnya, maka ancamannya lebih besar lagi dan lebih berat lagi berbanding sembahyang fardu yang lain. Walaupun kita tengok sembahyang fardu itulah yang patut kena jaga kan, tapi sebenarnya ancaman pada hari Jumaat itu lebih lagi bagi orang yang tidak ada keuzuran. Bagi orang yang ada uzur, lain ceritanya. Nanti kita akan tengok siapa yang wajib untuk sembahyang Jumaat. Sebab itu larangan terhadap orang yang meninggalkannya adalah lebih berat, kerana sembahyang Jumaat itu adalah fardu ain dengan ijma' ulama. Fardu ain maksudnya setiap orang perlu buat. Jadi bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sebahagian dah ada, okey, kita tak yakin lah. Juga tu imam dan bilal ada rezeki sikit cukup lah. Kan, itu PKP dulu boleh ya. Sekarang apa ya, PKP itu kita kena pergi pasal tidak ada halangan. Kalau ada halangan tu lain. Kan masa PKP dulu kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat, COVID dan sebagainya. Maka itu adalah sebab terhalang. Tapi sebab hari ini dah tidak ada halangan, maka kena pergi untuk sembahyang Jumaat. Dia kata orang perempuan boleh pergi, tak boleh kan? Tapi tak wajib lah ada orang perempuan, disunatkan saja. Itu kalau pergi Mekah, pergi Madinah, orang perempuan boleh pergi sembahyang Jumaat. Tapi dia nak kena sembahyang Zuhur lagi, Ustaz. Tak payahlah, Jumaat tu Zuhur dia. Jumaat itu adalah pengganti kepada Zuhur gitu. Jadi kalau hari itu untuk hari Jumaat sajalah. Jadi semua orang tahu dah, cuma nak refresh balik supaya kita nak bagi tahu bahawa hari Jumaat ini adalah satu hari yang sangat mulia. Hari Jumaat ni sebab dia ada kelebihan-kelebihan. Dia nanti kita akan tengok apa kelebihan Jumaat ni. Sebab tu kalau kata sembahyang Jumaat dia letak dalam hari Jumaat, mana mulia lah sembahyang.
Sebab hari Jumaat adalah sayyidul ayyam, penghulu kepada segala hari. Dia ada macam-macam. Dia ada waktu, dia ada hari, dia ada bulan, dia ada minggu, dia ada tahun. Kan? Mana yang dia punya sayyid dia, penghulu. Bulan paling penghulu Ramadan lah. Dia punya penghulu. Jadi sebab tu kita kata hari Jumaat itu dia sangat special, pasal solat Jumaat itu berada dalam hari Jumaat. Baik. Kemudian sebab tu kata Nabi SAW, man taraka thalasa jum'in min ghairi uzrin. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat tanpa uzur. Tanpa uzur maksudnya tanpa uzur yang syar'i, yang boleh diterima ataupun tak boleh diterima uzur. Maka kata Nabi, ta'allahu ala qalbihi, Allah tutup hati mereka, kunci hati mereka. Maknanya mungkin tak dapat hidayah. Allah kunci hati mereka. Allah rasakan mereka ini tidak ada rasa langsung salah. Kan? Buat maksiat, buat dosa tapi tak rasa salah. Kadang kita rasa gila kan. Kadang kita rasa kita buat dosa tapi kita tak rasa pun itu dosa. Ngumpat kadang tak rasa dosa, ngumpat. Cerita pasal orang tak rasa dosa. Sebab takut Allah dah kunci dah hati kita, tutup dah hati kita ini, supaya dalam keadaan kita tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bimbang. Yang ini antara yang disebutkan oleh Nabi, siapa yang tinggalkan sembahyang Jumaat ini tanpa uzur, tanpa ada halangan, kan, maka Allah kuncikan hati mereka ini untuk tidak mendapat hidayah. Satu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pernah ditanya tentang orang yang beribadat di tengah malam, puasa di siang hari, akan tetapi tidak sembahyang Jumaat. Dia puasa di sembahyang malam, qiyamul Jumaat tak pergi. Bukan tak pergi kerana usul, dia tak pergi kerana memang tak saja tak pergi. Kerana dia anggapkan sembahyang Jumaat itu adalah sembahyang yang biasa, sembahyang tak ada apa-apa pun. Kita sembahyang Zuhur je lah di rumah, tak payah Jumaat. Dia anggap macam tu. Maka kata Abdullah bin Abbas, dia akan masuk ke dalam neraka. Sebab orang ini telah menghilangkan kewajipan solat itu. Sebab solat Jumaat diwajibkan. Di Mekah lagi dah ada lah, cuma tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat sembahyang Jumaat. Pasal tu di sana bukan tempat orang nak sembahyang, sebab di sana masih dikawal oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kita tengok sejarah kan, ada masjid Jumaat tu. Baik, apa ceritanya masjid Jumaat? Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi perintahkan semua sahabat pergi dulu. Uthman, Umar pergi dulu. Dia punya rombongan lah. Bukan pergi seseorang, ada rombongan dia. Rombongan Uthman dulu, terus rombongan Umar dulu. Yang awal-awal pergi, Mus'ab bin Umair lah, dia dulu pergi. Dia jadi duta pertama yang Nabi hantarkan keluar daripada Mekah untuk ke Madinah. Maka barulah dapat arahan daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nabi pergi dengan Abu Bakar. Nabi sembunyi dulu di Jabal Sur 3 hari. Kemudian Nabi turun balik, mengambil masa perjalanan 8 hari, sampailah di Kuba. Sampai di Kuba, Nabi bina masjid atas arahan Allah, Masjidul Ussisa 'ala Taqwa. Dibinakan masjid itu atas dasar takwa. Tapi bukanlah maksudnya dah ada kubah siap lah, dinding cepat siapnya. Batu asas sahaja, tanpa asas je dulu. Sebab apa Nabi buat masjid? Sebab masjid untuk masyarakat semua. Daripada masjid, kalau kita fikir logik akal, daripada masjid, baik Nabi buat rumah Nabi sendiri. Nabi boleh duduk situ. Tak, Nabi tak fikir diri dia. Nabi fikir untuk masalah rumah dia. Jadi Nabi buat masjid Quba untuk semua umat dia. Maka Nabi duduk di sana 4 hari. Datang lagi sahabat-sahabat yang lain. Ada Suhaib Ar-Rumi, Asma binti Abu Bakar, banyak lagi lah, ramai lagi. Bukan Nabi datang 2 orang je ke Madinah, ramai lagi yang datang. Selepas daripada Nabi sampai ke Quba, Nabi duduk sana 4 hari, ramai lagi datang. Baik, bila dah 4 hari duduk di sana, maka dalam perjalanan nak pergi ke Masjid Nabawi yang ada sekarang ni, tak ada lagi lah waktu tu. Sebab waktu tu tapak Masjid Nabawi itu adalah rumah anak yatim. Ada 2 orang anak yatim duduk situ rumah. Jadi Nabi duduk di sana. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Di depan makam Nabi sekarang ni. Itu tapak asal dia lah. Sekarang tak ada, rumah tu tak ada lagi pembesaran masjid, tidak ada. Cuma tapak asalnya rumah Abu Ayyub tu dekat. Kalau kita masuk Raudah kan, masuk Raudah, sebelah kiri Raudah, sebelah Raudah tu adalah makam Nabi, ada sebelah kanan sebelum kita nak keluar pintu Baqi' tu. Itu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk situ beberapa bulan
Sampailah Nabi perintahkan sahabat untuk bagi pampasan kepada 2 orang anak yatim tadi untuk nak beli, untuk nak bina masjid. Barulah Nabi buat hujrah. Hujrah ni rumah kotak. Ada surah Al-Hujurat kan? Surah Al-Hujurat tu merujuk kepada bilik-bilik Nabi ataupun bilik-bilik isteri Nabi. Baik, itu dah jawab tu. Cuma dalam perjalanan nak pergi ke rumah Abu Ayyub tadi, daripada Quba nak pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, turun perintah Allah untuk sembahyang Jumaat kat situ. Itu first sembahyang Jumaat yang pertama yang Nabi SAW lakukan di Madinah. Maka nak jadikan dia sejarah, maka dijadikan sebagai tapak tempat itu masjid. Maka jadilah namanya Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Al-Jumu'ah. Sebab dulu kalau nak buat sejarah, dia buat papan, tanda, tugu, tak boleh. Islam hanya boleh buat gitu. Jadi zaman Turki Utsmaniyah ni yang buat masjid-masjid ni. Itu yang banyak kita tengok masjid di Mekah, di Madinah. Itu semua tempat sejarah kan? Di Mekah ada masjid jin. Bukan sebab jin duduk semasa situ. Masjid jin ni ceritanya pasal Nabi mengislamkan jin ke situ. Nak jadikan dia tempat sejarah, nak dijadikan sebagai masjid. Depan masjid jin tu Masjid Asy-Syajarah, masjid pokok. Di Mekah semua ni, okey? Di Mekah masjid pokok. Pasal apa? Pasal jin tu sendiri tengok Nabi memanggil pokok tu datang sebab nak menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Dan pokok tu datang betul depan Nabi. Jin tu pun tengok, pokok tu patah balik tempat dia, pergi balik, tetap balik ke tempat dia. Nak jadikan tempat tu sejarah, dibina Masjid Asy-Syajarah. Depan Masjid Asy-Syajarah namanya Masjid Jin. Sama di Madinah ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, kan? Ada Masjid Umar. Itu bukan tempat semayang dia orang dulu tu. Ada sejarah-sejarah yang disimpan untuk nak jadi penceritaan pada umat-umat yang akan datang. Banyaklah masjid-masjid yang ada. Jadi Masjid Al-Jumu'ah itu adalah tempat mula-mula sekali Nabi memulakan ataupun mengetahui imam untuk sembahyang Jumaat di Madinah. Kemudian barulah setiap Jumaat lepas itu barulah ada sembahyang Jumaatnya. Maka Nabi SAW ketika di Madinah, maka dah mulalah kehidupan Islam, dah mulalah tentang syariat Islam dilaksanakan di Madinah. Di Mekah pasal apa tak dilaksanakan? Sebab di Mekah tidak ada tempat untuk orang Islam nak laksanakan syariat. Sebab di sana orang kafir Quraisy yang pegang, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Abu Sufyan masuk Islam kan? Janganlah nak duduk dia. Yang Abu Jahal, Abu Lahab ni tak masuk Islam lah. Mati dia ni kat perang Badar. Tapi Abu Sufyan di Islam. Sebab pembukaan kota Mekah dia masuk Islam. Tapi sepanjang Nabi duduk dekat sana 13 tahun berdakwah di sana, dia juga antara orang yang mengganggu dakwah Nabi SAW. Bila dah berhijrah ke Madinah, barulah dapat laksanakan kewajipan-kewajipan tersebut. Sebab tu bila mana dah boleh laksanakan, tidak ada halangan, maka Nabi perintahkan untuk orang pergi ke masjid sembahyang Jumaat. Okay, untuk pergi ke masjid sembahyang Jumaat. Baik, cuma mungkin ada orang yang ambil sikit fiqah. Cuma mungkin ada orang yang terperasan azan yang ada 2 kali dalam sembahyang Jumaat. Zaman Nabi azan Jumaat sekali saja. Zaman Abu Bakar azan Jumaat sekali saja. Zaman Umar azan Jumaat sekali juga. Zaman Uthman yang mulanya dua kali. Jadi mungkin kita nak tahu jawapan juga kan, kenapa jadi begitu. Dan kenapa kita punya 2 kali dengan 2 kali di Arab Saudi lain. Kita bahas sesuatu. Kenapa jadi 2 duluan? Yang pertama, memang Nabi SAW di zaman dia tidak pernah azan 2 kali, semua sekali. Maksudnya Ustaz, masuknya waktu Zuhur ataupun masuknya waktu Jumaat, habis dia azan la ilaha illallah, Nabi terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, terus khutbah. Okey, terus khutbah. Ayat ni yang biasa orang tikai. Ada qabliyah tu, tak ada qabliyah. Tapi tak payah bergaduh sini lah. Cerita je saja. Kan? Kalau yang dah biasa buat qabliyah, buatlah, tak usah ada dalil juga. Cuma kita ambil dari sudut Nabi punya cerita dulu. Okey, maknanya dekat situ Nabi terus khutbah, habis khutbah Nabi terus sembahyang Jumaat. Maka azan hanya sekali saja. Sama dengan waktu Abu Bakar memerintah, Abu Bakar hanya perintah 2 tahun saja. So tak sempat nak buat perubahan apa-apa lah, tak ada. Sebab waktu itu pun sibuk dengan peperangan, dengan golongan yang murtad, mengaku diri sebagai Nabi palsu.
Jadi dia terpaksa harungi benda ni dulu. So tak ada perubahan zaman Abu Bakar. Sama zaman Umar Al-Khattab, Umar pun tak pernah ada perubahan walaupun dia perintah 10 tahun. 10 tahun memerintah Islam, tapi waktu memerintah tu jatuhnya Rom dan Parsi. Baik, dalam tempoh 10 tahun tu Rom dan Parsi dah jatuh, waktu ni transform. Daripada zaman yang Rom Parsi dulu, orang Nasrani, Majusi, sembah api dan sembah, dia orang baru nak transform, baru nak mula, start balik macam mana nak mendalami ilmu agama Islam. Baik, selesai. Jadi Umar punya Jumaat pun azannya sekali juga. Cuma masuk zaman Sayyidina Uthman dah memerintah Islam, dia perintah selama 12 tahun. Lama. Cuma zaman Uthman ini peperangan yang besar-besar tak ada dah. Cuma waktu ni Uthman dia terpaksa jaga wilayah-wilayah yang lebih besar lagi. Wilayah Rom yang dulu lah, maknanya Syam, Kufah, Basrah, Mesir, Yaman, semua ni yang bawah ni, Habsyah, semua ni dia terpaksa kawal. Baik, bila dah terlalu ramai orang masuk ke dalam Islam, ada sebahagiannya bila mana yang jauh duduk dekat masjid, bila azan Jumaat yang pertama, mereka baru dengar, ada mungkin yang tak dengar sebab dulu bukan ada mic. Jadi ketika mana mereka datang ke masjid, mereka tengok, orang dah habis sembahyang. Sebab apa? Sebab satunya mereka tak boleh jangka dah azan ke belum. Jam tak ada. Mereka hanya berpandukan matahari, bayang-bayang betul-betul terpacak atas kepala, itu waktu zawal. Sikit tergelincir masuk waktu zuhur ataupun Jumaat lah, kita bincang waktu Jumaat kan. Cuma mereka bila perasan dah dekat situ, nak pergi ke masjid, dia ambil masa yang lama sebab ada orang yang banyak Islam dekat luar sana nak patah ke masjid, dia agak lambat sampai. Jadi cara Uthman bin Affan nak bagi semua orang datang awal, asal-asalnya Uthman perintahkan para sahabat beberapa minit ataupun kita bagi setengah jam, lebih kurang setengah jam ataupun 1 jam sebelum masuk Jumaat yang betul, azan dulu dekat luar, kat bahagian luar, supaya mereka dengar azan tu. Itu panggil azan apa tu? Itu bukan panggil azan masuk waktu, azan seru datang ke masjid. Kita kan subuh ada azan ni, kita biasa singkat sini biasa buat kan, azan first. Ini bukan masuk waktu, dia habis sembahyang subuh pula. Azan tu pakai azan kejut supaya orang boleh bangun awal. Azan kedua tu baru masuk azan subuh yang betul. Cuma Jumaat ni pada zaman Uthman macam tu. Dia nak suruh orang datang awal, azan dulu supaya orang boleh datang sampailah masa dia semua dah datang, baru azan masuk yang pertama. Dan ianya berterusan sampailah ke hari ini. Baik, dia kata tak berdosa tu Ustaz tambah apa ataupun buat benda yang lain daripada Nabi buat. Jawapannya tidak, sebab dia adalah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, juga daripada Nabi SAW. Sebab antara yang dibuat oleh para sahabat yang kanan-kanan ni kebiasaannya memang benar, sebab ini adalah daripada Nabi SAW dan diberi ilham oleh Allah SWT. Sebab ada je benda-benda yang Nabi tak buat di zaman dia, Abu Bakar buat, Umar buat, banyak tuan-tuan. Namanya bid'ah lah tuan-tuan. Kita mahu sebut pasal nak sebut tentang bid'ah. Namanya bid'ah lah sebab lawan bid'ah ialah sunnah. Okey, lawan bid'ah ialah sunnah. Jangan fikir sunnah haram dulu tak. Lawan bid'ah sunnah, dua tu je. Apa yang sunnah Nabi buat, Nabi cakap, Nabi perakui, itu sunnah. Selain daripada 3 ni namanya bid'ah. So ada je benda yang Abu Bakar buat yang Nabi tak buat, bid'ah lah tu. Tapi bid'ah itu dibenarkan sebab ada masalah ummah, ada kepentingan. Antaranya apa? Menghimpunkan Al-Quran. Nabi tak pernah himpunkan Al-Quran. Pernah berlaku ni zaman Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun merintah, tapi berlaku peperangan di antara orang Islam dengan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku diri sebagai Nabi. Dalam perang tu, nama perang tu perang Al-Yamamah dia punya. Dalam perang tu berpuluh-puluh orang hafaz Al-Quran syahid. Jadi Umar fikir, kalaulah lepas ni ada perang lagi, sebab Rom pasti tak tahu ni, mungkin ada perang lebih dahsyat. Kalau ada perang lagi lepas ni, wahai Abu Bakar, so Umar ni penasihat Abu Bakar, maka bagaimana Quran yang kita nak bagi tahu kepada umat-umat yang akan datang? Maka Umar kata, wahai Abu Bakar, aku berikan cadangan kepada kamu, kita himpunkan Quran. Nampak benda yang Nabi tak buat. Abu Bakar kata, macam mana mungkin aku nak buat benda yang Nabi tak buat? Diceritakan kepada Zaid bin Sabit, tukang wahyu, penulis wahyu Nabi. Setelah Abu Bakar setuju, dicerita kepada Zaid bin Sabit, wahyu, tukang tulis wahyu. Dia kata, mana mungkin aku boleh buat benda yang Nabi tak buat?
Dia kata Abu Bakar perintahkan aku untuk tulis surat, untuk tulis Al-Quran. Dia kata, Zaid bin Sabit kata, mengangkat satu bukit kepada bukit yang lain itu lebih ringan daripada aku yang nak buat. Sebab mereka semua sahabat takut benda yang tak dibuat oleh Nabi SAW dia buat. Cuma idea tu dibagi untuk jaga masa akan datang. Jadi bila mana dipersetujui oleh Abu Bakar, sebab Abu Bakar kata betul, ada masalah dia, ada kepentingan dia, ada kebaikan dia, maka dihimpun Quran satu. Zaman Umar pun sama. Umar buat macam-macam perubahan. Umar bagi allowance kepada tentera-tentera yang pergi. Banyak Umar antara orang yang banyak membuat perubahan dalam politik Islam waktu itu. Terlalu banyak orang-orang yang banyak buat perubahan. Jadi samalah zaman Sayyidina Uthman. Kalau dia fikir benda tu ada masalah, ada kepentingan, ada kebaikan, maka dibenarkan buat. Cuma menjadi persoalan kenapa beza di antara kita dengan Arab Saudi. Arab Saudi betul Arab Saudi punya kekal sampai zaman Sayyidina Uthman sampai sekarang ni. Apa dia? Bezanya hanya sikit saja, setengah jam, 40 minit azan dah. Contohlah kata azan Jumaat di Mekah pukul 12. Pukul 11 dah azan dah. 11.30 dah azan dah. Itu bukan azan masuk waktu itu adalah panggil orang ke masjid. Yang itu kadang orang Malaysia ada biasanya. Ada pergi sembahyang qobliyah kat situ. Sebab dah terbiasa dekat Malaysia. Tak apalah, tak tahu tak apa, tak ada masalah. Cuma biasanya kita bertauhid, kita akan biasa ingatkan. Kalau dengar Jumaat azan pertama belum masuk waktu lagi, jangan pergi sembahyang qobliyah, sembahyang lain lah. Macam-macam sembahyang boleh. Di waktu Jumaat di Mekah tak ada waktu haram buat dia. Dia tak ada waktu haram, boleh buat macam-macam sembahyang ada dekat sana. Cuma lepas daripada masuk dia waktu, contoh pukul 12 tengah hari itu dah masuk dah waktu Jumaat, maka azan dikumandangkan, azan itu adalah azan Jumaat dan dia terus naik untuk berkhutbah. Jadi perbezaan dekat sini Nusantara, kenapa dekat sini dia masuk azan dulu, baru azan pertama, kemudian selang 15 minit, 10 minit, 15 minit baru azan kedua. Ini daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. So ini tak payah bergaduh. Sebab ada juga saya bincang buat Jumaat ni, ada jemaah tu tak puas hati. Tempat lain lah, bukan sini. Dia kata pasal apa beza? Mana saya tahu tadi Imam Syafi'i tadi yang buat. Dia tak puas hati, dia marah macam kita. Sebab dah ada lah dekat situ, dia punya dalil-dalil yang ada. Imam Asy-Syafi'i, dia keluarkan pandangan tak boleh azan pada tempat dia. Dia keluar macam tu. Jadi kena azan pada tempat dia. Jadi hari Jumaat masuk waktu contoh pukul 1 masuk waktu Jumaat, maka dia kena azan pada tempat dia. Jadi kenapa dibuat dulu? Untuk mengikut sunnah yang dibuat oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Dia buat waktu yang kedua. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ada qabliyah Jumaat ni. Sebab apa ada qabliyah Jumaat? Sebab di antara dua azan, baina azaini, jadi ada dua azan, maka ada solat di tengah-tengahnya. Cuma ini khilaf dalam para ulama berkaitan dengan azan untuk hari Jumaat. Maka ada orang yang dia bertegas, dia kata Ustaz, saya tetap tak nak qabliyah Jumaat. Silakan. Tapi jangan marah orang yang nak sembahyang qabliyah. Itu je. Walaupun kita berbeza pandangan, kita berbeza amalan, tapi jangan tuding jari mengatakan salah, saya tak boleh. Bukan kita punya ibadat semata-mata betul, orang lain semua salah. Tak. Mereka juga beribadat berdasarkan dalil yang ada. Kan? Kenapa orang sembahyang qabliyah Jumaat? Sebab Imam Syafi'i kata di antara dua azan ada solat. Jadi dia buat solat macam tu. Itu Imam Syafi'i. Mazhab lain tak ada. Mazhab Hambali di Mekah kita tak, kan? Sebab mereka berpegang kepada mazhab Hambali. Jadi kalau katalah dia nak berpegang kepada mazhab Hambali, pegang lah, tak masalah. Orang dah habis azan dia pun duduk dia. Tak tahu. Tapi kita pula yang pergi sembahyang, dia pergi tepuk dia. Bang, nak sembahyang? Tak payah. Dia tak nak sembahyang dia. Cuma yang tak ada khilafnya apa? Ba'diyah. Ini bukan habis-habisan ni. Qabliyah tak ada. Dia habis sembahyang dia balik. Yang memang muakkad punya dia tak nak buat. Kan? Yang muakkad tu maksudnya dituntut sangat, iaitulah ba'diyah Jumaat. Ini tak ada khilaf. Semua jumhur ulama mengatakan memang ada. Jadi sunat muakkad, dia tak nak. Yang dia saja-saja bergaduh tu adalah benda yang khilaf. Ini masalah ni yang kat sini. So hari ini saya nak kesahan kepada kita semua saja masuk pekah sikit kan. Masalah termasuk ke Jumaat kan. Sebab kita ni bukan pekah kan. Kita ni tasawuf. Jadi saja masuk adab tu lah. Jadi kalau katalah kita nak pegang kepada mazhab Syafi'i yang memang kita amalkan dekat negara kita, sila amalkan. Dan jangan salahkan orang yang tidak qabliyah. Yang tak nak buat qabliyah pun tak apa, tak ada masalah. Dan jangan hasut orang untuk tidak
tidak buat qabliyah Jumaat. Simple je. Okey, supaya kita boleh harmonikan pendapat-pendapat yang ada supaya kita tidak berteragam. Baik, itu di antara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan yang lain. Maka nyatalah tidak wajar bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa uzur, terutama sekali setelah ia mendengar firman Allah yang tadi, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Kita dah baca dah tadi, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segera ingat Allah dan tinggalkan jual beli. Dan itu lebih baik apa yang kamu buat. Baik, nanti kita bincang bab perniagaan Cuma yang pertama sekali dia kata, kalau dah Ustaz, kita nak bincang siapa yang patutnya kena sembahyang Jumaat. Syarat wajib sembahyang mana? Syarat wajib sembahyang Jumaat. Yang pertamanya ialah pastinya dia beragama Islam. Kalau betul-betul di Islam, bukan betul lah, yang betul lah di Islam. Kalau dia beragama Islam, maka dia kena sembahyang. Tak ada alasan lagi. Saya tak nak sembahyang Jumaat, Ustaz. Sebab saya tak nak lawas Islam. Islam wajib sembahyang. Nanti kita tengoklah ada keuzuran atau tidak. Tapi yang ni kita bagi yang wajib dulu. Jadi kalau nama dia Muslim, dia wajib sembahyang. Satu. Yang kedua, dia dah balik. Balik ni paling minimum 9 tahun. Okey, 9 paling minimum. Bawah tu tak kira lagi, 8, 7, 6 tak kira. Tapi kalau dia nak sembahyang boleh tak? Boleh. Memang Nabi katakan muru auladakum bis-salah. Perintah anak-anak kamu untuk solat ketika mana usianya 7 sinin, 7 tahun. Perintah, tapi taklah dikira lagi, cuma nak diajar dan dididik supaya dia boleh sembahyang, dia tengok sembahyang. Walaupun sembahyang dia sujud dulu baru rukuk, tak apa, pasal kita baru nak didik dia. Umur 10 tahun Nabi kata apa? Kalau dia tak sembahyang baru batal. Maknanya waktu tu dah start balik lah. Okay, itu paling minimum 9 tahun. Dan maksimum balik umur 15 tahun. Tak keluar tanda haid tak keluar, tanda air mani tak keluar, ihtilam, mimpi basah tak keluar, tetap dia kena sembahyang Jumaat. Okey, tetap dia kena sembahyang Jumaat. Jangan pergi bilang saya tak sembahyang Jumaat ni pasal saya tak mimpi-mimpi lagi. Umur berapa? Umur dah 51. Apa sebab pula 51 tak mimpi? Dia limit kalau tak mimpi pun 15 tahun dah start buat dah. Dah start semayang, dah start puasa, dah start Jumaat, dah start dah. Walaupun tak ihtilam lagi, tak mimpi basah lagi. Itu dia punya maksimum dia. Okey, 15 tahun Hijri. Ambil lah 15 tahun Hijri untuk kita kira. Form 3 kan, Form 2, Form 3 lebih kurang itulah. Jadi kalau lah lebih daripada 15 tahun, maka tidak ada alasan lagi untuk dia tinggalkan Jumaat. 2. Yang ketiga, mesti berakal. Diingat. Akal ni maksudnya dia boleh ingat. Sebab kadang ada orang dia tanya, ni kita ambil yang solat biasa dulu. Sebab kadang ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya jaga mak saya. Tapi mak saya, Ustaz, dia kejap ingat, kejap tak ingat. Jadi dia kata dia nak sembahyang. Habis-habis keluar ambil untuk, dia kata, mak dah sembahyang lah tadi. Mak baru keluar ambil. Dah, mak dah sembahyang tadi, kau tak nampak mak sembahyang. Dia tak ingat. So adakah Ustaz dia wajib sembahyang? Jawapan tak wajib lah, pasal dia tak berakal. So tak payahlah paksa dia sembahyang. Tapi saat time dia sembahyang, dia ingat, dia sembahyang. Mak tak apa bagi dia sembahyang. Tak masuk waktu, kita suruh dia sembahyang. Mak dah sembahyang, dah masuk waktu zuhur ni. Okey, mak sembahyang. Dia pergi. Jadi pergi, jawapan dia sama tadi. Mak dah sembahyang kan tadi. Tapi bukan tadi, semalam punya, dia ingat. Tak apa, pasal dia dah tak ingat. So tak payah bergaduh bab ni. Tak berdosa Ustaz saya sebagai anak ni, dia apa mak saya tak sembahyang. Dia dah tak berakal. Siang malam pun tak ingat. Kan, maksudnya ada orang yang jenis orang yang berusia, dia bukan tak ingat 100%. Kejap ingat, kejap tak ingat. Kejap ingat, kejap tak ingat. Time dia ingat, dia sembahyang lah. Time dia tak ingat, dia tak wajib dah. Tak apa, tak ada masalah. Sebab ada orang kadang-kadang dia, saya dulu pengalaman tu lah. Ada nenek juga kan, ada mak. Kadang bila mereka dah berusia, mereka suka tanya banyak kali kan. Kadang dah tanya 3 minit kemudian tanya lagi. Datang dari mana tadi? Cakap ada bagi. Anak bawah exercise. Kan dia tanya lagi 2 minit. Datang dari mana tadi? Bagi. Anak bawah. Kalau boleh rekod dah, play. Sebab soalan dia sama. Tapi tak apa, esok kita tu macam tu lah, sama. Kan? Tak boleh buat apa dah. Kita layan dia lah selagi masa kita boleh membantu dia, menggembirakan dia. Baik, itu berakal. So kalau kita ni orang lelaki yang ada akal, wajib sembahyang.
So orang yang tak ada akal di luar sana tidak kena sembahyang. Kemudiannya yang keempat, orang yang merdeka sepenuhnya. Ini tak ada bahasa, memang tak ada dah zaman ni. Yang kelima, wajib lelaki. Wajib sembahyang Jumaat lelaki. Maksudnya lelaki, dia memang pergi orang lelaki lah. Perempuan tak wajib. Tapi kalau dia nak pergi, dibenarkan untuk dia sembahyang Jumaat. Yang keenam, baik ini perbahasannya, sehat tubuh badan. Ini yang uzur-uzur tadi tu. Okey, sehat tubuh badan. Maksudnya dia ni sehat, dia wajib sembahyang. Tapi kalau dia uzur sah, dia mau tak boleh jalan, adakah saya kena bawa? Tak perlu dah. Kalau dia sendiri pun tak mampu nak handle diri dia, nak tinggi pun tak boleh, akan datang nanti mungkin dia datang menyusahkan orang yang ada di sebelah, dan sebab dah gugur dah kewajipan dia untuk sembahyang. Maksud tak yang penting lah fikir. Tapi kalau dia rasa saya Ustaz, boleh kalau saya pakai ini, saya boleh sembahyang atas kursi. Dia rasa dia mampu, maka silakan. Tapi kalau dia rasa macam tak mampu, saya sakit memang tak boleh nak sembahyang Jumaat. Kalau jalan ni memang tak ada orang nak bawa saya tak boleh nak pergi bagaimana semua. Jadi gugur kewajipan dia ke atas untuk sembahyang Jumaat. Tapi kalau sakit sikit-sikit, tak boleh lah. Pasal tu tak sembahyang Jumaat ni? Sesemua lah Ustaz. Sesemua alasan dia. Ini tak boleh lah. Sebab bila mana kita ada sakit-sakit yang kita boleh kawal, yang kita boleh kontrol, mana tidak ada masalah untuk pergi. Maka kat sini dikecualikan bagi orang yang uzur. Apatah lagi memang dia terbaring, dia dekat rumah kan, memang tak boleh bangun lagi dah. Maka tidak ada kewajipan ke atas dia untuk sembahyang Jumaat. Dan yang ketujuh ialah dia mesti bermukim untuk solat Jumaat, ataupun pastinya dia bermastautin. Baik, perbahasannya adalah kalau musafir macam mana Ustaz? Musafir. Ada dua pandangan para ulama berkaitan dengan musafir. Pandangan yang syadid, yang keras, dia mesti keluar musafir sebelum masuk di waktu subuh. Okey, sebelum dia masuk waktu subuh hari Jumaat tu. Ini Jumaat, contoh hari Jumaat, dia nak pergi musafir, contohnya nak pergi ke Johor, mana kan, mana jauh. Dia mesti keluar daripada rumah tu sebelum masuk waktu subuh hari Jumaat tu. Pandangan yang kuat, yang syadid. Kalau dia keluar daripada rumah selepas daripada waktu subuh pukul 8, pukul 9 saja nak breakfast dulu, maka dia wajib juga sembahyang Jumaat. Kena singgah kat mana-mana. Itu pandangan yang kuat, yang syadid. Satu lagi pandangan dia longgar sedikit. Sebab apa? Sebab mungkin akan menyebabkan kesusahan, masyaqqah. Mungkin dia naik bas, kan? Contohlah bas dia pukul 10 nak balik ke Johor. Mana nak pergi sembahyang Jumaat di tengah-tengah? Takkan nak suruh bas bang berhenti sekejap lagi sembahyang Jumaat. Orang tu tak nanti pasal ke akhir. Jadi tak boleh sebab ada masyaqqah. Maka ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i juga, bahawa sama ada dia keluar sebelum subuh ataupun selepas subuh, janji namanya musafir. Okey, tuan-tuan kena ingat musafir, mukim, mastautin semua berbeza. Yang dikhususkan dekat sini adalah musafir sahaja. Jadi kalau dia musafir untuk pergi ke satu tempat, maka tidak dikira untuk tadi itulah sebelum semalam subuh tadi, maka tidak dikira. Dia namanya musafir. Kalau dia keluar selepas subuh pun tetap dicabut kewajipan untuk sembahyang Jumaat. Itu lebih mudah dan juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam keadaan kita berhenti rehat, kalau dia kata tak apalah, suami keluarga dia lah, dia kata tak apalah, kita berhenti lah mana-mana kampung yang ada kita sembahyang Jumaat, boleh tak? Boleh, tapi dia sunat saja, dia tak jadi wajib. Kalau dia buat, dapatlah pahala. Kan? Cuma waktu ni adalah untuk memudahkan dia untuk berjalan musafir. Dia kata Ustaz, kalau mungkin dengan mastautin tak kira dah. Apa maksud musafir? Musafir ialah dia dalam perjalanan, dia duduk dekat satu tempat tidak lebih daripada 3 hari. 1, 2, 3, lepas tu dia balik. Itu namanya musafir. Mungkin dia duduk dekat sana lebih daripada 3 hari, ataupun dia mungkin belajar di sana, ataupun mungkin dia kerja di sana tapi bukan rumahnya di sana. Itu mungkin. Mastautin, kita memang tetap tinggal dekat situ. Jadi sini lah, kita memang duduk rumah kat sini, kita dah mastautin dekat sini. So yang ini memang wajib sembahyang Jumaat. Okey, dia kata kalau saya nak pergi satu tempat, kita nak pergi dekat sana, Johor lah contohnya, seminggu, 7 hari. Adakah saya ni dipanggil sebagai musafir ataupun tidak? Kalau dalam perjalanan, namanya musafir. Dah sampai ke destinasi, namanya mukim. Maknanya sampai dekat sana, kita diwajibkan sembahyang Jumaat. Cuma dalam perjalanan tu, kalau katalah hari Jumaat tu kita keluar, kita tak diwajibkan sembahyang Jumaat. Pasal apa? Pasal kita namanya musafir dan kita belum sampai ke destinasi, selesai.
Tapi kalaulah kita keluar hari Khamis, sampai ke destinasi hari Khamis juga, besok tu Jumaat, tapi kita dah niat nak duduk 7 hari, namanya bukan musafir, namanya mukim. Bila mukim, wajib sembahyang. Itu simple je. Jadi syarat wajib kita dah tahu dah. Itu saja perkara yang kita perlu tahu. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak meninggalkan sembahyang. Kalau sengaja meninggalkan sembahyang, jadi Nabi kata apa? Man taraka salasa jum'in min ghairi uzrin, kata Allah, kata Nabi, taba Allah ala qalbihi, maka Allah kan tutup dan kunci hati mereka. Dalam pada itu ada sentiasa mendapati setengah orang mengaku Islam dan beriman, mereka juga sentiasa mendengar firman Allah dan sabda Rasulnya, akan tetapi mereka tetap tidak sembahyang Jumaat tanpa uzur yang betul, ataupun jika ada uzurnya tidak munasabah. Contoh ya, sesama tak munasabah. Boleh pergi dalam jalan pun, cuma dia alasan-alasan yang tidak munasabah. Maka sebelum ini kita telah sebutkan keuzuran yang boleh meninggalkan sembahyang. Kita sebut dah, sembahyang fardu dulu pun ada benda-benda yang dibenarkan. Bila terhalang untuk menghadirinya ataupun jika boleh, maka dengan kesukaran yang berat yang tidak mudah ditanggung, ada kalanya tidak mungkin ditanggung sama sekali. Cuma bezanya fardu sakit pun kena sembahyang. Macam mana keadaan sekalipun fardu ni, walaupun dalam keadaan dia terbaring, wajib sembahyang. Walaupun keadaan dia tersimin kaki dan tangan dia, wajib sembahyang. Okey, sebab Nabi kata salli qa'iman, solatlah kamu dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tak mampu kamu sembahyang duduk, fa illam tastati' fa ala jambin, kalau kamu tak mampu duduk kamu boleh baring untuk sembahyang. Dan ulama bahas lagi bukan baring saja, macam-macam anggota lain yang kita boleh untuk sembahyang itu. Perkara yang sama juga berlaku pada sembahyang Jumaat, malah lebih lagi utama. Lantaran itu tidak seorang pun yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa uzur yang betul, melainkan dia cap sebagai orang yang munafik. Itu bahaya tu bila sampai tahap tertentu, yang menyebabkan bahawa kita tidak nak meninggalkan sembahyang tanpa uzur. Kalau kita boleh pergi, kita pergi. Kan? Tidak ada alasan lagi untuk kita nak meninggalkan sembahyang Jumaat. Baik. Ketahuilah, moga-moga Allah membahagiakan kamu bahawa hari Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Dia nak cerita tentang keutamaan Jumaat ini. Ia mempunyai keutamaan yang istimewa di sisi Allah. Pada hari Jumaat itu Nabi Adam AS diciptakan. Itu istimewa. Hari Jumaat Nabi Adam diciptakan. Hari Jumaat juga hari kiamat akan berlaku. Kita minta Allah berazan dulu. Hari yang mulia, dia banyaknya kelebihan yang disebutkan tadi, bahawa yang pertamanya ialah Nabi Adam diciptakan. Yang kedua, hari Jumaat ini berlakunya hari kiamat. Hari Jumaat iaitu pasti. Cuma tanda kiamat tak tahu. Kiamat itu pasti hari Jumaat. Tanda kiamat. Dan yang ketiganya ialah hari Jumaat itu juga dibenarkan ahli-ahli syurga untuk masuk dalam syurga. Dan yang keempat ialah doa pada hari Jumaat itu dimakbulkan. Kata Imam Al-Ghazali, dalam hari Jumaat itu ada satu masa yang mustajab doanya, berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, ada hadis yang dibincangkan ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada 3 waktu. Cuma yang ini kita tak tahulah, kalau kata nak pegang 3-3, pegang salah satu pun pegang. Yang pertama, waktu yang Nabi sebutkan, sebab ada hadis yang disebutkan oleh Nabi, fi yaumil jum'ah sa'at. Pada hari Jumaat itu ada satu masa la yuwafiquha muslim, iaitulah tidak seorang muslim itu dalam keadaan dia waqa'im yusalli, dia salat, dia berdoa pada Allah, yas'alullah khairan illa a'tahu. Sehingga kalau diminta kepada Allah hari Jumaat itu, Allah akan makbulkan, Allah akan bagi. Baik, ulama bahas hadis ini, maka keluarlah beberapa pandangan. So kita ambil 3 je pandangan. Yang pertama, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan pada saat itu, waktunya ialah ketika mana imam berada di atas mimbar sampai habis sembahyang. So waktu itu makbul doa. Kalau ambil satu pandangan itulah. So tak ada masalah kalau kita nak berdoa ketika mana imam sedang berdoa, ataupun amin tadi itulah, ataupun tengah-tengah di antara khutbatain, di antara 2 khutbah tu kan ada, kita boleh selang dengan doa. So kalau ambil pandangan ini tidak menjadi masalah untuk berdoa, cuma jangan kuat sampai mengganggu orang yang ada di sebelah. Yang kedua, waktu yang jumhur juga mengatakan waktu yang tepat
ialah selepas asar sehingga tenggelam matahari. Bukan waktu sembahyang Jumaat dah. Maknanya asar saja, masuk asar sampai maghrib. Waktu tu waktu mustajab. Sebab tu hari Jumaat antara hari yang kena beribadat banyak. Sebab tak tahu kat mana. Kalau kata pandangan pertama, dia kena ibadat kat situ lah, doa kat situ lah. Kalau ambil pandangan yang kedua, lepas asar tu dia kena banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, pandangan yang lebih minoriti ialah sewaktu dalam salat Jumaat. So daripada takbiratul ihram sampai salam, itu waktu yang mustajabnya doa. Tapi kebanyakan jumhur mengatakan bahawa pada waktu selepas asar atau waktu asar sampai kepada maghrib. Pulanglah kalau kata ada khilaf para ulama berkaitan dengan itu, kan pilihlah. Kalau tak nak ada khilaf, khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf itu lebih baik. Maksudnya nak macam mana Ustaz? Sepanjang Jumaat tu baca je doa. Start malam Khamis tu, Khamis malam Jumaat maghrib tu, baca je. Mana perbanyakkan doa? Banyakkan doa lagi, lepas doa lagi. Mudah-mudahan time tu kena dengan waktu mustajab. Mana kita tahu. Okey, sebab tu lagi diperbahaskan dekat sini, Al-Imam Muhaddad sebutkan ada juga perkara-perkara yang sunat yang dibuat pada hari Jumaat. Yang pertamanya ialah membaca surah Al-Kahfi. Ini antara yang Nabi SAW anjurkan. Maknanya surah Al-Kahfi ini dibaca tujuannya adalah untuk menghindari usima minad dajjal, fitnah dajjal, gangguan dajjal. So siapa yang baca surah Al-Kahfi, amalan. Bukan waktu dajjal tu keluar baru nak selak, alhamdulillah itu tak jadi apa, dia senyum tengok kita. Ni amalan tiap-tiap Jumaat baca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan usima minad dajjal, dia terpelihara daripada fitnah dajjal. Kemudian yang keduanya ialah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Ini juga adalah sunat yang ada untuk kita boleh buat dalam hari Jumaat. Kemudian yang ketiganya adalah untuk membersihkan diri. Ini banyaklah berbahasanya, membersihkan diri macam mana Ustaz? Kita nak bersihkan diri dengan trim misai kita ke, janggut kita ke, bulu ketiak kita ke, bulu ari-ari kita ke, potong kuku ke, okay? Supaya nampak bersih. Itu yang ketiga. Yang keempatnya juga memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kalau ada masa baca Quran, banyak baca Quran. Dan yang kelimanya ialah datang awal ke masjid untuk mendengar khutbah. Sebab kebanyakannya orang dia tak nak dengar khutbah. Dia masuk bila Bilal Allah apa dia masuk. Lepas tu duduk belakang sana. Okey, yang ini takut habis pahala hilang, tak ada apa-apa langsung. Pasal dia datang awal dah, tapi dia sibuk makan pisang kalau kamu tu kan. Bukan tak boleh makan pisang kan. Cuma waktu dah masuk waktu Jumaat, maka kena masuk. Sebab tu di sini juga last tidak masuk dekat sini. Antara yang perlu ditekankan kata Al-Imam Muhaddad ialah orang-orang yang berniaga di tepi-tepi masjid. Azan saja ayat tadi kita baca kan, wazarul bai', tinggalkan terus niaga ni. Sebab kalau berniaga juga pada waktu dah masuk Jumaat, haram hukum dia. Jual beli sah. Okey, nanti kita faham baik tu. Tadi ada muamalah tu. Jual beli sah, perbuatannya haram. Macam kita semayang lah, semayang kita sah kalau kita pakai sejadah curi, sejadah tak bawa tapi curi sejadah orang. Yang perbuatan haram ialah mencuri sejadah tadi. Semayangnya sah tak? Sah. Jadi kalau katalah dia punya perniagaan dekat sini, dia nak berniaga tidak boleh pada waktu semayang Jumaat sampai habis semayang Jumaat. Cuma berbahasa dia kalau kami ni perempuan macam mana? Perempuan tak termasuk. Cuma perempuan tidak boleh meniagakan juga untuk orang lelaki yang sepatutnya kena boykot dia kan. Ini apatah lagi kalau lelaki yang meniaga, yang beli pun lelaki. Ya ini memang sekongkol lah jawapan dia. Kan? Ini saya sebut tadi kan, perniagaan yang sepatutnya kena tinggalkan dulu, wazarul bai' itu. Tapi kalau yang jualnya perempuan, membelinya pun perempuan, okey, khalas, tak ada salah. Tapi kalau yang jualnya perempuan, yang belinya lelaki, ini tidak boleh. Sebab sepatutnya lelaki ini kena kita pula boleh. Tapi tak boleh sila-sila. Sebab kebanyakan macam tu. Selalu kadang-kadang masjid-masjid yang ada buat perniagaan-perniagaan hari Jumaat, biasanya dia dah sudah awal-awal. So hari Jumaat, azan saja ataupun 30 minit atau 15 minit sebelum azan, dia kena stop dulu. Semua stop. Kalau tidak masjid tu akan biasanya yang buat di masjid wilayah ada niaga bawah tu kan. Kawan saya niaga juga, cuma dia cerita juga. Dia kata sini macam mana kalau hari Jumaat? Hari Jumaat kita orang 20 minit dah kena tutup lah.
Sebab dia nak bagi. Kalau kata dapat tahu buka juga, dah tak boleh niaga dah. Kena denda dan tak boleh niaga langsung. Sebab daripada hadis ini Allah suruh wadal baik. Sebab ada arahan yang kuat dekat sini yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala fas'au ila dzikrillah. Ini wajib. Ini amar ni, fi'il amar yang wajib. Kena terus ingat pada Allah wadal baik. Tinggalkan terus perniagaan. Maka ini perbahasan yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, supaya jangan melengah-lengahkan untuk datang ke masjid untuk sembahyang Jumaat, kerana itu perkara yang sunat untuk datang ke masjid lebih awal. Kalau ada tazkirah dengan tazkirah, kalau tak ada tazkirah boleh baca Quran, boleh zikir, boleh wirid, boleh selawat sementara menunggunya masuk waktu sembahyang, untuk kita dapat pahala lebih banyak dan berdoa mudah-mudahan doa kita makbul pada hari Jumaat itu insya-Allah. Pada kuliah akan datang kita akan masuk bab memelihara bab memelihara solat-solat sunat. So dia nak start sunat dekat sini. Ada solat sunat rawatib,